Alright, kita dah bersiaran. Untuk program Jom Masak Kak Zaidah, kita akan check mic. Biasa. Alright. Okay, minta tolong tim kita. Tolong checkkan mic. Sound kita, is it okay? Okay. Alhamdulillah. Bertemu kita lagi sekali hari Isnin ya. Alhamdulillah. Okey, kita tengah sound check. Tengah check dulu sound. Okey ke tak okey? Alright. Boleh ke? Ada? Okey, ada. Okey. Alright. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah, kita dah bersiaran. Hai semua. Assalamualaikum. Kembali lagi di program Jom Masak Kak Zaidah. Hari Isnin. Episod yang ke berapa? 302. Alhamdulillah. Jauh dah perjalanan kita ya. InsyaAllah. Okey. Orang ramai yang say hello. Ada Hello, hi. yang memberi salam ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan assalamualaikum pada semua dan hai pada viewer ya. Minta love, like, comment dan share seperti biasa. Minta share banyak-banyak ya. Minta ramai-ramai share supaya kita boleh kongsi lagi resepi kita hari ni. Resepi hari ni agak best juga. Yes. Ya, best for which I bet ramai yang tertunggu untuk Ya, resepi. sebab kita ada banyak tips untuk resepi hari ni ya. Ya, saya. Selalunya untuk nak dapat resepi ni kita kena kelas. Ya, Jadi, di hari kelas. kelas kita free. Anda boleh duduk di atas sofa anda dengan sedap sekali. Pasang aircon, sejuk-sejuk. Okay. Yes. Alright, tak kata sampai baring pun boleh untuk nak tonton. Okay, hang in there. Alright, nampaknya lagi sikit lagi dan kita akan mulakan. Okey, kita tunggu lagi ya. Dan only kita mulakan untuk minum. Okey, apa khabar semua? Ramai lagi Okey. say hi. Kongsi-kongsikan ya. Yes. Ada like, comment dan share. Share. Video live ni banyak-banyak. Share. Kalau nak share tiap-tiap jam pun tak apa. Tiap-tiap jam kita 1 jam je. Okay, Boleh share, minta love. Dalam 10 minit share. Yes. Okay. Alright, dah ramai ni Kak Zaidah. Apa kata kita mulakan? Jom masak dengan Kak Zaidah. Okey, jom. Alhamdulillah. Hari ni Kak Zaidah nak tunjuk cara kita nak buat talam ya. Talam cendol durian. Sebab sekarang ni durian dah mula berada di pasaran. Mana-mana kita pergi durian. Macam sedap dengar. Apa yang kita minum hari ni Kak Zaidah? Talam cendol durian. Ya. Perempuan boleh berniaga dengan talam ni. Perempuan boleh buat untuk family. Yang penting boleh berniaga ya. Sebab talam Kak Zaidah ni, Kak Zaidah nak tunjuk cara. Talam ni tahan untuk selama 24 jam tanpa disejukkan. Ya, dia at room temperature ataupun kita biarkan di luar, dia bertahan selama 24 jam tak basi ya. Tapi kena ikut cara Kak Zaidah lah. Ya, kita ada cara, ada tips untuk macam mana cara kita nak buat talam yang tak mudah basi. Okey, bahan-bahan untuk talam cendol durian. Okey, kena salin ya. Bahagian bawah ya, bahagian bawahnya kita guna 30 ounce santan cair. Kalau perempuan beli santan yang dah ready made okey, sebelum tu Kak Zaidah biasanya kalau saya buat talam, saya guna santan fresh. Saya tak pakai santan kotak ya perempuan. Jadi kalau perempuan menggunakan santan kotak, perempuan kena agak-agak sendiri ya. Sebab sukatan yang saya beri ialah untuk santan fresh. Santan yang kita beli dah siap diperah ya. Bukan kelapa lah. Santan diperah. Okey, sekiranya perempuan tak ada ataupun nak buat sendiri untuk nak makan, perempuan tak ada kedai yang menjual santan berdekatan dengan kedai rumah perempuan, perempuan boleh guna kelapa. Beli kelapa di kedai runcit macam biasa, beli 3 biji kelapa. Sebab kelapa sekarang agak kecil ya. Beli 3 biji kemudian perah. Ya, sukatan dia saya akan bagi nanti ya. So for those yang nak buat pakai santan kotak, perempuan kena adjust sedikit sendirilah ya. Saya tak guna santan kotak sebab santan kotak ni dia lain ya. Santan kotak sebab dia pekat. Dia punya pekat tak sama macam santan fresh ya. Okey, saya guna santan fresh dekat sini ya hari ni. Okey, untuk bahagian bawah dia, okey salin ya perempuan. Untuk bahagian bawah dia 30 ounce santan cair. Santan cair ni maksudnya kalau kita beli santan pekat, yang santan yang dah diperah pekat, perempuan ambil 1/3. Kemudian campur dengan air untuk nak jadikan 30 ounce. Jadi kalau 30 ounce, perempuan ambil 10 ounce daripada santan,
kemudian tambah dengan air 20 ounce. Jadi dia 30 ounce untuk dapatkan santan cair. Okey, nanti kalau puan tak faham tak apa, you can repeat, nanti you boleh repeat tengok video ni ya. Okey, 30 ounce santan cair, 6 ounce tepung beras, Kak Zaida guna tepung beras cap teratai, 2 ounce tepung gandum, saya pakai gandum cap sawah, kemudian 1 sudu teh garam, 1 paket cendol, 1 bungkus ya cendol, lebih kurang dalam 5 hingga 6 ounce cendol. Kalau perempuan nak kurangkan pun juga boleh. Hari ni Kak Zaida dapat cendol tak berapa cantik, patah-patah ya. Tapi tak apalah, dah tak ada cendol. Kalau dapat cendol yang hijau kasar-kasar tu lagi lawa ya. Okey, kemudian kita guna 2 helai daun pandan. Okey, saya ulang, bahan untuk bahagian bawah ya, talamnya ada 2 lapis. Bahagian bawah dia 30 ounce santan cair, 6 ounce tepung beras, 2 ounce tepung gandum, 1 sudu teh garam, 1 paket ataupun 1 bungkus cendol, ditos ya airnya, ambil cendolnya saja, kemudian 2 helai daun pandan. Okey, untuk bahagian bawahnya. Okey, untuk bahagian atasnya ataupun kita panggil serikayanya di bahagian atas, 25 ounce santan pekat. Okey, kalau perempuan beli santan yang fresh, perempuan perlu timbang 15 ounce santan, 10 ounce air untuk nak dapatkan 25 ounce santan pekat. Ya. Kemudian kita guna 9 ounce gula pasir, 3 ounce atau 3 hingga 5 ounce isi durian. Ini terpulang, kalau perempuan nak lebih rasa durian, letakkan 5 ounce ya. Kalau tidak, boleh pakai untuk 3 ounce saja. Ya. Isi durian, isinya ya. Kemudian 4 biji telur, telur grade C atau B. Kemudian setengah sudu teh garam, 4,5 ounce gandum, sedikit pewarna kuning dan 2 helai daun pandan. Saya ulang lagi sekali, bahagian untuk bahan untuk bahagian atas, 25 ounce santan pekat, 9 ounce gula pasir, 3 hingga 5 ounce durian, 4 biji telur, setengah sudu teh garam, 4,5 gram tepung gandum, pewarna kuning dan 2 helai daun pandan. Okey, nanti kita akan ulang dari masa ke semasa ya perempuan, ataupun nanti di akhir rancangan nanti waktu kita nak post gambar dan video, kita akan sertakan sekali resepinya ya. Okey, so cara-cara dia, pertama sekali saya nak buat bahagian atas dulu ya. Bahagian atas ni perempuan, kita perlu bahagian bawah dulu, sebab kita nak kena kukus dia ya. Okey, Kak Zaida guna hari ni loyang 10 kali 10 inci. Saya punya cara saya buat talam, saya potong plastiknya ngam-ngam ya. Ya. Terpulang kepada perempuan. Cara perempuan, kalau perempuan dah biasa guna plastik yang terlebih tu, terpulang. Kak Zaida biasa, saya tak biasa pakai plastik yang terkeluar tu. Saya kalau buat talam, saya memang potong ngam-ngam di bahagian tepinya ya. Ngam-ngam. So saya guna loyang 10 kali 10 ya. Okey. Kita perlu kacau dulu bahagian bawahnya. Bawahnya tadi kita guna 30 ounce santan cair, ni saya dah sukat ya, 30 ounce santan cair. Kemudian kita guna juga tepung beras sebanyak 6 ounce tepung beras, 2 ounce tepung gandum, 1 sudu teh garam, 2 helai daun pandan. Kemudian kita perlu kacau hingga pekat ya. Kita ratakan dulu supaya dia tidak berketul waktu kita masak nantilah. Okey.
Kemudian kita akan kacau dia ya. Okey, kita perlu kacau dia hingga dia pekat, mendidih, meletup-letup gitu. Lepas tu baru kita masukkan cendol. Cendol tak boleh masuk sekarang ya, takut nanti cendolnya pecah nanti. Okey, ada yang bertanya, Bel? Ada. Boleh bagi timbangan dalam gram tak? Okey, now kita pakai ounce. Ini resipi lama ya, Kak Zaida pakai ounce. So you hanya beli timbangan yang boleh, yang ada ounce ya. Jadi tak ada masalah. Perempuan beli timbang digital yang ada ounce dan gram. Jadi tak ada masalah ya. You nak buat resipi yang ada ounce, you boleh tukar. You boleh timbang ounce. Yang nak pakai grams, you boleh timbang grams. Beli timbang yang ada dua timbangan ya. Tak ada masalah sebenarnya. Okay, kita kacau hingga dia pekat ya. Yang Kak Zara kacau sekarang ni ialah untuk di bahagian bawah. 30 ounce santan cair, 6 ounce tepung beras, 2 ounce tepung gandum, 1 sudu teh garam, daun pandan 2 helai. Azman Aziz kata, kalau 5 ounce isi durian tu, agak-agak berapa durian yang diperlukan Kak Zaida? Dalam 3 ulas, 2-3 ulas je. 2-3 ulas. Tak berat. Dia banyak ni je. Ni. Banyak ni je. Dalam 2-3 ulas lah. Tengoklah ulasnya, kalau usinya banyak, isi tebal musangking 2 ulas je dah cukup. Ya, kalau durian kampung tu isinya agak nipis ya. Jadi dalam 4-5 ulas, lebih kurang macam itulah. Tak adalah sampai sebiji. Kalau sebiji macam mana you nak berniaga ya? Alright, Suhar tadi ada tama. Ounce itu maksudnya Ozi ke Cik? Yes, Ozi. Yes, Ozi. Ozi, Ozek ya, sama. Ounce ya. Alright. Ya betul, dalam cendol durian hari ni. Okey, ramai yang tolong jawabkan. Okey, thank you so much. Di Instagram sebab tak ada title. Tepung beras cap gajah boleh tak Roy Idris tanya? Boleh ajalah. Boleh aja. Ya. Itulah saya nampak Nida banyak tolong jawabkan. Terima kasih banyak-banyak. Nampaknya viewers kita begitu fokus ya. Yes. Alright. Bel suara tak dengar. Kenapa? Oh, sebab tadi kita nak bagi anda semua fokus. That's why suara kita tak ada tadi. Jangan risau, kita ada kat sini, okey? Ya, sedap kan? Bunyinya pun dah sedap tu yang suruh Kak Zaidah ulangkan sekali tu. Ulangkan lagi sekali. Sedap tu, campur durian fresh. Ya, saya memang sedap. Okey, Bel dia dah mula pekat ni ya. Nampak tu. Okey, kejap. Oh, pucut. Alright. Macam ni lah ruku dia Kalau perempuan nak tahan lama sikit, biar dia mendidih, meletup-letup. Kalau nak bagi tahan lama ya, supaya santan dia masak betul. Macam ni ya. Dia berketul-ketul, jangan risau, tak apa. Okey, dia dah macam ni, kita akan masukkan cendol. Kak Zara pakai 1 paket cendol ya. Kalau perempuan rasa macam banyak sangat, nak kurangkan pun boleh, tak ada masalah. Ini waktu ni kita tak perlulah kacau tu, nanti pecah. Tak cantik pula nanti ya. Okey, ni dah siap lah. Okey, Bel, nampak tu? Kita tutupkan api, kemudian kita keluarkan daun pandan ni. Kena carilah daun pandannya. Kena selak lah macam ni ya. Kalau tak, nanti tak nampak. Yelah, kalau kita nak jadikan talam, kita kena keluarkan kotak, nanti kita potong susah tak ni. Boleh, macam mana nak potong? Nanti talam kita pecah ya, waktu kita nak potong. Okey, so ni kita keluarkan ni lah. Okey, dah siap ni. Kita sekarang nak masukkan ke dalam loyang ya. Okey, Bel, nampak ni. Okey. Loyang saya dah alas dengan saya dah alas dengan plastik. Kemudian saya basahkan sedikit untuk saya nak lekatkan plastik supaya plastiknya tak bergerak ya.
Saya tak letak minyak, saya hanya letak air sahaja supaya plastiknya melekat. Okey, nampak tu? So now kita akan masukkan yang kita dah kacau ni tadi. Senang ya kalau kita pakai kuali yang non-stick macam ni. Kerja kita jadi cepat, dia tak berkarat, dia sekali tolak pun dia turun semua. Okey. Now kita ratakan di loyang ni. Okey. Cantik ya. Ratakan. Kemudian kita kena kukus balik selama 10 hingga 15 minit. Okey. Alright, ada yang bertanya tadi boleh tukar kepada cempedak atau nangka. Kita buat cendol ya, cik. Dia cakap semua kita buat cendol. So, okey, now air dah mendidih. Ya, pastikan air mendidih ya. Airnya mendidih. Okey. Kemudian kita perlu letak ni macam ni. Kukus selama 10 hingga 15 minit. Alright. So kita biarkan dia. Now kita nak buat di bahagian atasnya pula ya. Okey, bahagian atasnya santannya, santan pekat ya tadi 25 ounce santan pekat. Kalau perempuan buat talam cara Kak Zaidah ni, talam you all akan tahan selama 24 jam ke atas. Dia tak basi. Ya, saya boleh guarantee you dia tak basi ya. Don't tak perlu risau. Okey, tapi cara dia berbeza dengan selalu yang kita nampak ya. Kak Zaidah masak santan bersama dengan gula, daun pandan dan setengah sudu teh garam. Ini kita masak hingga dia mendidih. Okey. So kena pastikan ya, kita masak dia hingga mendidih. Ya, kita perlu masak dia hingga dia mendidih. Supaya santannya masak, jadi talam perempuan akan bertahan lama. Ya, kalau tidak talamnya akan cepat basi ya. Dalam 5-6 jam talamnya akan basi. Ya, so kita cara macam ni akan membuatkan talam perempuan tak mudah basi lah. Kalau yang tak tahu cara macam ni, cuba buat cara macam ni. Santan, gula, garam dan daun pandan dimasak dulu sehingga sejuk, kemudian baru dibancuh dengan bahan-bahan lain. Saya tak buat double boil ya, saya hanya masak santan saja. Dimasakkan terus dengan api. Atas api. Ya, kita masak atas terus api hingga mendidih. Okey. Tapi mendidihnya jangan terlalu lama, takut dia pasal kita guna santan fresh, takut nanti kalau dia mendidih terlalu mendidih, takut dia akan pecah minyak. Nanti dia separate pula ya, ada kepala pula santannya. So seeloknya dia sekali mendidih aja perempuan tutup. Alright, itu Rubia Ismail. Ruby kata, saya dah buat talam yang Puan Zaidah ajar dulu. Memang tak basi walaupun saya tak letak dalam fridge. Thank you, yes, Zaidah. Seeloknya talam kalau nak sedap jangan simpan dalam fridge. Ya, especially talam yang menggunakan santan fresh. Kalau perempuan simpan dalam fridge, dia punya rasa dah agak lain ya. Pada yang biasa makan dia boleh tahu you simpan dalam fridge ke tidak talam you ya. Okey. Kadang-kadang tak apalah, untuk kita nak tahankan dia, boleh juga simpan dalam fridge. Rasa tu kadang-kadang orang pun tak perasan, cuma masa untuk kita nak buat.
Ya, kalau macam kata dia bertahan selama 24 jam, jadi perempuan boleh buat awal, tak perlulah bangun subuh-subuh nak menyiapkan kan. Maksudnya perempuan dah boleh buat tengah malam. Ya, dia akan tahan ya, dia akan tahan. Tapi kena tahu cara dia untuk buat talam ya. Alright, so hari ni santan yang Kak Zaidah gunakan santan fresh ya. Bukan santan Saya kotak. kalau biasa buat talam, talam ni maksudnya talam ialah kuih Melayu yang dibuat dalam loyang besar. Itu kita panggil talam. Kalau yang mangkuk kap-kap kecil-kecil itu dari talam dipindahkan ke mangkuk. Tapi itu pun kita jarang panggil talam. Talam ni maksudnya dulang. Yalah, satu talam. Satu talam maksudnya dulang. Itulah asal namanya talam ya. Ya. So biasanya kalau Kak Zaidah buat talam yang menggunakan loyang-loyang 10 kali 10 inci ni, saya tak pernah pakai santan kotak sebab tu saya tak tahu sukatan kotak ya, santan kotak sebab lain santan, lain kepekatan dia, lain lemak dia, lain bau dia ya. So sebab itu saya guna juga walau macam mana saya akan cari juga santan. Sama ada saya beli santan fresh ataupun saya beli kelapa, saya perah santan. Ambil santannya. So that is the true talam ya. For which yang nak talam yang rasa memang old school, inilah dia, memang kena usaha untuk carikan santan fresh tu. Macam Sharifah Sabtuyah Wan Uthman kata betul Kak Zaidah, Sri Muka Durian PJJ dengan Kak Zaidah memang tahan dan sedap sangat. Yes, Thank you Alhamdulillah. Kak Zaidah. You're most welcome ya. Right. Talam ni yang sebenarnya dia tak adalah susah sangat. Kalau you tengok betul-betul, resepinya lebih kurang sama je setiap talam. Apa talam pun lebih kurang sama. Ya, tak adalah macam bahan ekstra, tak ada ya. Cuma dia punya cara penyediaan dia je. Rasanya because of ada tambahan seperti hari ni kita guna durian ya. Okey, ada yang pakai gula merah ya. Yes. Di Instagram, thank you so much Nini Don yang tolong jawabkan most soalan yang ada di Instagram. Thank you so much. You are so sweet Nini Don. Tu dia kata fokus sangat ni. Yes, sebab resepi macam ni lah yang kita tak nak ketinggalan ya. Orang kata rugi besar lah jawabnya. Okey, ada juga dia kata yang tanya ni apa ni? Rose Marida tanya, api besar ke kecil? Okey, untuk buat talam you tak perlu guna api yang mendidih terlalu kuat. Tak perlu ya. Airnya janji boiling sahaja tapi tidak perlu membuak-buak. Sebab untuk nak buat talam, kalau you guna api yang terlalu kuat, talam tu akan kembang ya. Okey, ni dah mula mendidih, saya akan tutupkan apinya. Macam mana keadaan mendidih dia? Cepat. Dia dah mula nak mendidih, dia dah mula nak berkumpul ke tengah dan kita tutup api. So jangan bagi dia tu, kalau kita biar dia akan membuak dan tumpah. Nanti sukatannya dah tak sama ya. Dan lagi satu, dia akan pecah minyak, nanti talamnya ada minyak tak cantik. Yang ini dia akan keluarkan sedikit slight minyak daripada tu, nanti tu yang talam you cantik ya, talam you berkilat. Okey. So kita akan sejukkan sebelum kita bancuh dengan bahan-bahan lain. Okey, Kak Zaidah perlu sejukkan dia. Sekejap ya. Alright. Okey, ada yang kata nak apa? Nak apa? Nak celah sikit. Dia tak cakap nak, dia kata celah sikit. Dah beli kek lapis prune Kak Zaidah. Alhamdulillah sedap. Alhamdulillah. Okey, kita nak cepat. Saya letakkan air di bahagian bawahnya untuk saya nak cepatkan proses nak sejukkan dia ya. Kalau tak, perempuan kalau tak rushing, perempuan buat dulu ni, kemudian puan sejukkan dulu ya. Lepas tu baru buat yang bahagian bawah. Sebab hari ni kita nak cepat. Jadi Kak Zaidah terpaksa sejukkan cara dia macam ni. Dia tak boleh panas-panas ya bila nak bancuh sebab kita ada telur. Untuk ada telur, nak letak telur, santan ni tak boleh panas. Nanti masak pula telur tu kan. Ya, so kita kena kacau hingga dia suam-suam pun boleh lah. Kira hilang asap ni je lah. Hilang asap. Tak tahu pula Kak Zaidah ada buat PJJ. Ada ya. Kita ada 21 lain-lain jenis menu yang tak Kak sempat Zaidah saya nak buat PJJ lain. Kak Zaidah dah sediakan untuk you all. Jadi kalau nak, bolehlah join. Sebab kat situ pun ada tips-tips lain yang you all tak dapat kat sini, ada di kelas PJJ ya. Okey, Assalamualaikum Kak Ros. Nak tahu biasa kuih ni kita boleh jual berapa harganya ya? Kalau durian mahal juga ya. Tapi sekarang ni Kak Zaidah tengok orang jual talam semua tak dia murah lah. Satu loyang saya rasa 40-50 gitu ya.
Kalau yang durian lagi mahal lah ya perempuan. Durian lagi mahal ya. Sebab sekarang ni ramai orang jual yang dah potong-potong. Yang potong-potong tu pun mahal juga ya sekarang. Satu potong jatuh dalam 90 sen. Ada yang RM1 satu potong ya. So terpulang lah. Kalau nak cepat laku, janganlah jual mahal sangat. Alright, Fuzia Muhammad ada soalan ni Kak Zaidah. Yes. Interesting ni. Guna tepung beras yang dikisar sendiri boleh tak guna beras yang makan untuk nasi? Amin makan harian lah nasi. You pandai ya buat tepung beras tu. Kan masalah tu. Beli je lah tepung beras tu, paket tu murah je, RM1, RM2 lebih je. Kalau you pakai beras, you nak kisar, you nak jadikan dia jadi powder, wah oi, susahnya. Ya, beli tepung beras tu. Sebab itu dah jadi beras. Tepung beras ni dia dah campur. Yang kita beli yang paket-paket ni, tepung berasnya tu dah dicampur. Ya, kalau you pakai beras betul buat, itu pure betul beras. Tu dah jadi lain pula. Yes, lagi. Alright, kalau kelas PJJ berapa RM nak masuk? Sekarang ada promosi masih berjalan ya. Sebelum ni harganya RM35 untuk satu kelas. Sekarang harganya hanya RM25 sahaja. Bukan itu saja, kita ada combo kek lapis pula. Tengok Kak Zaidah, kita pun terkedu sekejap. Okey, tumpahlah pula. Dah timbang dah tu Kak Zaidah, macam mana? Tak apalah. Okey. Alright, untuk harga PJJ sekarang RM25 dan kita ada combo juga. Nak tahu, WhatsApp tip admin sekarang. Okey. Ada talian dah yang kita kongsikan. Dengan talian 0111204733 atau di talian yang lain di 0116421979. Jadi okey, cepat-cepat. sikit lagi ya, sikit lagi kita tunggu dia ni, kemudian kita akan bancuh dia. Okey. Alright, okey. Tepung beras cap apa? Kak Zara pakai cap teratai ya. So terpulang, you boleh pakai teratai, you boleh pakai cap gajah 3, cap gajah seko pun boleh ya. Cuma cap gajah seko tu tepung beras dia agak lembut ya. Cik Puan Iti kata Assalamualaikum. Kak N Bella, Waalaikumsalam. Okey, katanya saya selalu buat kuih talam ni di bulan puasa. Memang sedap kan. Jadi ni insya-Allah kita akan ditemukan dengan bulan puasa tak lama lagi. Jadi kita siarkan menu-menu yang kita boleh enjoy waktu bulan puasa. Okey, Kak Zaidah sekarang ni nak bancuh ya Bel. Tolong Bel. Okey. Alright. Okey. Sekarang ni kita nak bancuh dia melekat dia. So I kena angkat jap. Kita nak bancuh. Okey, kita nak bancuh santan. Dia suam-suam sikit tak apa ya. Santan ni tadi Kak Zara masak ya. Santan pekat bersama dengan 25 ounce santan pekat bersama dengan 2 helai daun pandan, setengah sudu teh garam dan 9 ounce gula ya. Okey, sekarang ni kita nak bancuh tepung gandum sebanyak berapa tadi? 4.5 ounce ya, tepung gandum. Kemudian kita akan guna telur. Dah kenapa ni nari pegang semua barang jatuh je. Kak Zaidah. Kak Zaidah nak cepat ni ya, sebab itulah. Kita dah biasa buat kerja nak cepat. Jadi dia jadi macam dah terlepas-terlepas lah kalau buat kerja cepat tu. Okey, so Kak Zaidah dah masukkan telur di situ. Yes. Kita dah masukkan telur. Okey, kita akan tapis dia. Dalam sangat tak ni? Tak nampak So kita guna bekas yang rendah sikit ya. Kejap ya. Alright, sementara tu saya
Okey, saya tengok komen anda. Kalau nak meniaga petang untuk bulan puasa, seeloknya masak pukul berapa? Okey, untuk resepi Kak Zaidah macam Kak Zaidah mentionkan tadi, yang Kak Zaidah sebutkan, insya-Allah mengikut tips Kak Zaidah, tengok cara Kak Zaidah buat ni, ikut, insya-Allah talamnya boleh tahan lebih daripada 24 jam di luar. Kalau bulan puasa, kalau you berniaga, kalau you ikut cara saya, dia tahan sampai sahur besok, bukan sahur hari tu. Besok punya sahur pun dia boleh makan lagi ya. Tanpa masukkan dalam. Talam jangan masuk fridge. Masuk fridge tak sedap. Dia akan jadi tepu nanti dia punya lemak dia tu ya, santan dia tu. Okey, kita tapis. Jangan masuk durian dulu. Kalau masuk durian you tapis, nanti sayang pula serat-serat durian tu. Tapis ni agak halus. Cari tapis yang kasar sikit kan ada. Saya tak ada pula tapis tu. Ini agak halus ya. Okey. So kita akan masukkan durian. Woo! This is the best part. Masukkan durian. Durian ni Kak Zaidah dah kisar ya, supaya isinya agak halus. Sayang pula isinya ni. Durian kan mahal. Sayang ya, ha? Alright. So, dan kita letakkan sedikit pewarna kuning. Rupa durian warna durian lah ya. Okey, kita ratakan betul-betul durian ni, sebab durian ni agak betul-betul ya. Alright, Riza tanya, boleh pakai durian paste tak? Durian paste ataupun isi durian frozen. Boleh, durian frozen tu durian isi durian. Kalau yang paste mungkin ikut yang flavouring tu kot Kak Zaidah. Yang paste tapi kalau paste selalunya daripada buah lah kan? Tapi flavor janganlah ya. Kalau flavor dia dah jadi, dia tak cukup sukatan nanti. Okey, dah rata ya dia punya isi durian. So okey, kita akan tuang. Warna dia pun dah okey. Ataupun kita tambah sikit lagi, bagi dia kuning sikit lagi. So kuning yang Kak Zaidah gunakan kuning lemon. Kuning lemon ya. Lemon yellow. Okey, now kita dah mula nak letakkan dalam atas tadi. Okey, yang ini kita dah boleh buka bel tudung dia. Okey, nampak tu. Kita tunggu sekejap bagi dia bila kita buka dia, uap dia keluar, dia akan nanti kurang uapnya, dia akan kering sikit. Waktu tu baru kita tuang ya. Jangan tuang waktu dia tengah basah. Nanti dia akan tak lekat ya. Okey. So kita tunggu sekejap lagi. Oh, sedapnya bau dia. Mungkin saiz kukusan Kak Zaidah ni dalam saiz 12 inci Kak Zaidah? 10. Ni saiz kukusan. Ya, 12 inci ya, ataupun 44 ya, 44 cm. Okey. Alright. Dia dah mula uapnya dah hilang, kemudian kita akan tuang ya. Okey. Bismillah. Tuang pelan-pelan ya puan-puan. Okey, Kak Zaidah punya dapur ke apa ni sengit. Nampak tak? Dia menurun sebelah ya, tapi tak apa, kita nanti dah tuang semua, kita akan betulkan. Dia akan dia sengit ya. Dia sengit ni maksudnya duduk kukus ni tak tepat lah. Okey, saya akan betul sekejap ya. So kalau kita kukus sesuatu ni, kita kena check dia tegak ke tak. Sama.
Okey, ngam-ngam ya. Okey, kita akan kukus je selama 25 minit ya, ataupun 20-25 minit. Okey, now some tips untuk kita mengukus kuih supaya kuih kita di bahagian atas tidak berkedut. Ini hanya talam yang menggunakan telur saja ya. Ada talam yang tak ada telur ya bahagian atas dia, so you tak perlu risau. Yang kita risau bila talam yang ada telur di bahagian atas ya. Pula telur kita 4 biji ya. So perempuan kena senantiasa buka tudung. Dalam 3-4 minit buka tudung. 3-4 minit buka tudung. Ini mesti buat ya, supaya dia tidak berkedut. Sebab dia ada telur ya. So bila ada telur, understood memang bila kena panas dia akan berkedut. Okey. Ada lagi Bel? Ada. Mazia Hamid tanya, tak payah cakar dengan garfu Tak ke payah. sebelum tuang? Tak perlu. Saya punya style saya buat talam, saya tak cakar-cakar ya. Sebab panas lah nak cakar-cakar, kata kena tangan kan. Ya. Okey, kita buka sekejap. Setiap 2-3 minit kita akan buka tudung dia. Senantiasa buka tudung dia ya. 2-3 minit macam tadi Kak Zaida mention, sehingga 3-4 dia minit. keras. Dia akan keras dalam 10-15 minit pertama dia akan keras. Lepas tu boleh perempuan lama sikit. Sebab selagi dia lembut, dia tidak keras, puan kena selalu buka. Kalau tidak, talam puan akan berkedut di bahagian atas sebab dia ada telur. Kalau talam yang tak ada telur, perempuan tak perlu buka, tak payah risau. Yang kita risau bila talam kita ada telur. Okey, ada soalan lagi? Si ramai nak bertanya pasal talam ni ya. Of course. Ada bites of durian okey juga. Ya, ada chunk durian tu yang sedap tu. No Bell. What's wrong Martini Wati? Kenapa ya? Api besar atau sedang? Sedang. Api kena mendidih. Tak kisahlah, janji mendidih airnya. Sebab itu kalau nak buat talam, perempuan tak perlu pakai dapur pressure. Hanya pakai dapur-dapur macam ni ya. Sebab kalau pakai dapur pressure, dia punya mendidih terlalu kuat, uap dia terlalu kuat. Nanti talam you akan kembang ya. Kembang tu in a way that dia lembik lah nanti. Ya. Alright, Nur Syariman tanya, tak menitis air wap dari penutup periuk bila buka tu tak lap pun? Tak. You tengok saya buka ya. You tengok saya buka. Tengok cara saya buka. Saya tak pernah lap pun. Saya tak pernah bungkus, tak pernah lap ya. Saya berniaga talam ni daripada tahun 80-an. Saya tak pernah bungkus tudung dia ataupun sendal ke ataupun lap. You tengok ya cara saya buka. Saya pegang sini dan saya tolak ke tepi. Airnya akan turun ke bawah. Dia tak menitik langsung pun di bahagian atas. Ya, dan kita tutup. Kalau kita nak ngelap-ngelap tu banyak kerja. Ya, banyak kerja. Kita ni kalau nak buat kerja banyak macam ada benda lain yang kita perlu buat ya. Alright, okay, jadi siapa yang baru tune in ataupun yang tune in baru je tadi, dah terlepas resepi, saya ada pinkan resepi daripada komen sis Ruby Baini di bawah. Boleh salin sekarang ya. Okay. Thank you so much Puan Ruby. Alright, bestnya bahagian kepalanya tak perlu naik wap ya Kak Zaida, senang buat ni. Tak perlu. Saya style saya buat talam, saya tak perlu wap dia. Ya, saya hanya masak santan dengan gula. Tapi you kena masak santan dengan gula. Kalau tidak nanti talam you tak jadi. Alright, Kak Zaida. Krish Naveni Subaru tanya, Bel, boleh ke kita tak guna telur? Mungkin boleh Kak Zaida berikan pencerahan? Okey, ada some talam yang tak pakai telur ya. Ada some talam yang kena pakai telur. Sebab kalau tak pakai telur dia tak keras. Ya, kalau untuk hari ni, kalau you tak pakai telur, boleh cuba jugalah ya. Dia boleh keras lah. Mungkin tambah sikit tepung ke apa. Kalau tak nanti dia takut atasnya tak keras. So kalau nak tambah tepung tu mungkin Kak Zaida boleh bagikan anggaran lebih kurang dia. Tadi 4.5, 4.5. You boleh guna dalam 6 ounce ke macam tu lah. Ya. Tapi tekstur dia totally tak akan sama dengan tekstur yang ada telur ya. I know some of you vegetarian yang tak makan telur ya. Alright. So ada yang tak ambil protein. So jadi kalau tak gunakan protein, macam Kak Zaida kata tadi, you have to alter dengan tepungnya. Nampak tak Kak Zaida buat talam macam mana? Saya buat talam, saya tak tinggal kukus saya.
Kena duduk. Kena duduk selagi dia tak sampai 10 hingga 15 minit pertama, kita tak boleh tinggal talam kita. That is how talam, itu cara-cara untuk supaya talam kita tidak berkedut di bahagian atas. Okay. Some tips. Actually buat talam ni dia sama je, cuma tips je yang you kena tahu. Yes. Saya pun pasti, Kak Zaidah pun pasti yang di luar sana ada yang memang setiap hari buat talam, yang menjual talam. Yes. Mesti ada method yang sendiri. So sekarang ni dengan resepi Kak Zaidah, inilah method dan tips daripada Kak Zaidah. So kalau kebiasaan untuk you nak terima tips daripada Kak Zaidah ni sangat membantu ya. Dari tadi pun kita tengok viewers kita pun dah kongsikan experience mereka dengan resepi Kak Zaidah dan juga tips Kak Zaidah sangat menjadi. Alhamdulillah. So far yang belajar dengan Kak Zaidah, yang buat talamnya bertahan lama. Yang penting bertahan lama. Dia tak mudah basi. Itu yang paling penting ya, talam. Kadang-kadang kita nampak talam tu cantik je ya. Macam telur kita nak makan ya, tapi bila kita makan rasanya flat ya. Macam mana nak cakap ya? Orang-orang lama kalau dia makan talam dia tahu. Dia tahu ya, ini talam buat pakai santan kotak ke. Melainkan kalau you duduk overseas memang tak ada kelapa ya. So there's no other way than you nak dapatkan santan, you kena replace dia dengan santan kotak ya. So itu dah lain cerita lah. Ini kalau kita di Malaysia, di Singapura, di Brunei, kita boleh dapat santan tak susah lah sebenarnya. Tak ada santan fresh, kita boleh beli kelapa dan kita perah. Sebab kita nak dapat rasa asli daripada santan untuk buat talam ya. Okay, nampak tu? Nampak cantik Bel? Kita nampak ya? Nampak tak? Kak Zaidah senantiasa buka. Dan tak ada air pun menitik di bahagian atas. Kalau you tengok kukus saya pun keluar luap. Kalau you nak tahu dia keluar luap tak keluar, you can see dia punya asap di bahagian tepi. Itu maknanya dia tak ketat sangat lah. Tapi still can masak juga ya talamnya. So don't worry about that. Yang penting santannya kita dah masak dulu. Kemudian airnya mendidih, tidak terlalu kuat. Tapi dia mendidih. Jangan pula santan tak mendidih, air tak mendidih. Kalau air tak mendidih, nanti talam you tepi masak, tengah tak masak. Right. Okay, Ruby Bai ni kata Kak Zaidah nak tanya. Ada soalan ni Kalau nak letak isi durian lebih daripada sukatan tadi, macam mana pula? Janganlah. Nanti tak muat loyang. Tak muat loyang nanti ya. Ni pun dah ngam-ngam penuh. Okay, so loyang yang Kak Zaidah gunakan hari ni adalah 10 inci kali 10 inci. Ya, tinggi dia lebih kurang 2 inci, 1 inci, 2 inci. Kalau you pakai yang ada telinga tu lagi rendah ya. Ya. Alright, okay. Jun Mawar, kelapa berapa biji untuk dapatkan 25 ounce tu lebih kurang Kak Zaidah? 3 biji untuk buat satu talam. Right. Okay. Rahimah Ali, kalau kita guna kukus elektrik pun kita kena buka tutup ya? Kenalah. Tutup dia kena buka. Kalau tidak nanti atas dia berkedut ya. Melainkan kalau you buat atas dia keras. Atas dia keras, tepung dia banyak. Atas dia keras, dia mungkin dia tak berkedut lah. Tapi kalau macam resipi Kak Zaidah ni tak boleh ya. Atas dia just nice, lembut-lembut ya. Jadi kalau you tak buka, telur kita ada 4 biji, nanti dia akan berkedut. Yang buat kedut tu ialah daripada telur tu. Telur dia kena panas, pula-pula dia kena steam, dia akan kembang. Ya, so you be careful tu lah. Okay. Saiz pengukus hari ni adalah yang Kak Zaidah gunakan adalah 12 inci lebih kurang ya. Ya 12 inci. Alright. Minta resipi saya terlepas tadi. Okey, mungkin Kak Zaidah boleh saya boleh bacakan resipi Kak Zaidah? Alright, actually untuk di Facebook kita dah ada ya komen yang saya dah pinkan dengan resepi penuh di bawah tu. Okey, sebelum saya bacakan resepi ada soalan lagi Kak Zaidah. Nur Aini bertanya, maaf Kak Zaidah, periuk kukus saya kecil. Nak buat setengah adunan tu dibahagi 2 adunan tu ya? Bagi 2 buat dalam acuan 7 inci. Ya, 7 inci. Dibagi 2 ataupun bagi 3 buat dalam acuan 8 pun boleh ya. Saya tahu banyak kukus ada yang sedang-sedang tu ya. That one you can masuk dalam 7 hingga 8 inci. 10 inci tak boleh masuk ya. Okey, Nur Asma Majid. Wah, memang akan buat ni resepi Kak Zaidah tak mengecewakan. Yes. Asmah ni anak murid saya ya. Puan Asmah ni banyak dah talam saya dia tahu ya. So boleh try ni Asmah ni cendol ya. Cendol durian. Nordiana Yusof, buka penutup 3 minit sekali sebab ada telur tu elak berkedut.
Ya. Okay. So itu adalah tips untuk elakkan bahagian bahagian atas permukaannya berkedut. Kak Zaidah, macam mana untuk saya dapatkan resepinya sebab saya terlepas live. Sebentar sabar ya, lagi. nanti kita akan ada. Itu pun dah dipin ya Bel? Ada dah dipin. You di boleh scroll Facebook balik. dah pin, di IG tak ada. Di IG tak ada. IG sabar ya. IG nanti after the minute kita habis je, kita akan post balik bersama dengan resepinya. Perempuan sabar ya. Mungkin tak sempat nak salin. Alright, kalau Sharifah Baimi kata kalau tak gemar durian, boleh ganti dengan cempedak atau nangka, sukatan bahan lain perlu diubah. Tak payahlah, nangka pun boleh jugalah, kisar dan cempedak pun boleh jugalah. Tadi pun soalan yang sama juga ya. Ada yang bertanya tadi cempedak dan nangka. Kak Zaidah kata boleh lah. Cubalah. Okey, sebab ada kita tahu ada yang tak sukakan durian tapi nak makan dengan cendol. Cendol makan, durian tak makan. Okey. Talam ni sedap ya Ben. Sebab apa? Cendol tu dia ada rasa pandan dan ada bau kapur ya. So if you makan together with durian, dia macam ngam. Dia macam mana nak cakap, dia ngam lah. Ngam lah. Memang orang kata tak boleh nak dibawa bincang lah. Okey. Mila Omar, baru tahu tips berguna nak kena sentiasa buka penutup kukusan tu ya. Ya saya. Anytime mula-mula kukus atau hingga habis kukus. Sehingga habis kukus Kak Zaidah you kukus dalam 2-3 minit tu you buka tudung selama 10 hingga 15 minit pertama. Waktu tu talam you belum keras lagi ya. So you kena selalu buka. Once dia dah keras, you buka lah lambat sikit pun tak apa. Ya, tetapi jangan juga bagi dia terlalu lama. You tengok Kak Zaidah 3-4 minit saya buka. Nampak tu? Tengok Bel. Cantik ya, tidak ada langsung kedut. Langsung tak ada kedut ya. Look at that. So you air dia pun you tak payah risau. Dia kalau dah duduk air kat atas pun dia tak berkedut tak apa. Nanti kita buang je lah air dia waktu dia dah masak nanti ya. Alright, kau tak jenuh tau Bel. Betul. Angkat tudung, nak lap tudung, nak taruh banyak kerja lah ya. Kita buat kerja kalau boleh pula kalau kita nak berniaga, leceh lah kalau banyak kerja. Jadi macam ni kan senang. Jadi Noraini Muhammad Nur tanya macam mana nak elakkan bahagian atasnya berlubang macam volcano tu. Tadi tu lah tipsnya. Inilah tipsnya. You kena senantiasa buka tudungnya. 10-15 minit pertama. Kita kena kurus 25 minit hingga setengah jam. 25 minit pun dah okey lah rasa ya. So you just buka tudung dia 15 minit pertama. Ya. Sekejap buka until sampai dah 15 minit. Lepas tu you lambat sikit buka pun tak apa. Tapi still nak kena buka sampai habis. Sampai 25 minit. Baru talam you tidak berkedut. Barulah cantik. Sebab sampai dia set lah, senang cerita. Biar dia set. Kalau yang volcano tu lubang-lubang tu agaknya daripada awal tu memang air dah bertakung di bahagian atas, permukaan atas. Alright, lepas tu telurnya tu masak. Telurnya bila dia terlalu lama, you tak buka tudung dia, uap tu panas tau. Telur tu akan kembang, itu yang dia akan berkedut. Ya. Tak percaya you buatlah telur yang dalam mangkuk tu, you taruh dekat steam, you tengok apa jadi dengan telur you. Dia memang macam tu lah. Dia mengelembung-gelembung nanti ya. So, sama juga kalau you buat talam ni ya. Right. So you be careful of that. Kami ni VG Palam. Good job both of you. Oh, thank you. Anyway, Belle, yes, I cannot see the full recipe in the message you pin. Why is that so? Oh, really? Sebab pin memang dah ada ya di situ kami ni. Mungkin ada masalah ataupun you close the live and then kita you buka balik. Ataupun see more. Kadang-kadang dia tak tengok see more tu. Alright, see more you ada jumpa tak? Ada see more dekat bawah tu, you klik yang itu. Okay. Ataupun gaduh 4 atau 5 atau 4 setengah. 4.5 4.5 ounce. Alright, okay. Nur Syarimas, maaf Kak Zaidah, tadi saya tak tengok dari awal. Nampak Kak Zaidah tak letak plastik alas pada loyang, betul ke? Atau memang ada letak, saya tak nampak? Saya letak plastik hanya saiz loyang 10x10. Saya tak biasa buat talam plastiknya terkeluar, saya tak pandai. Ya, Kak Zaidah memang tak pandai sebab saya belajar dengan cikgu saya dulu pun kita tak letak plastik melebihi daripada tu. Kalau you dah biasa guna plastik melebihi loyang, silakan. Cuma saya tak biasa guna plastik yang terkeluar di bahagian tepi. Saya akan potong ngam-ngam ataupun saya beli yang dah ready potong 10x10 ikut saiz loyang saya. Jadi kalau you dah biasa buat plastiknya terkeluar melebihi daripada loyang, terpulang, boleh saja. Ya. Cuma Kak Zaidah tak biasa. Saya biasa buat talam yang tak ada plastik terlebih. Tapi tetap ada plastik lah di bahagian bawah tu. Alright, ada yang bertanya ni, Go Silin tanya, Kak, pengukus bambu boleh pakai tak?
Pengukus bambu. Kan selalu Boleh kan lah. kita kalau kita kukus pau, Boleh lah. kita kukus Boleh. dimsum. Boleh. Boleh. Cuma you kena cari pengukus bambu yang besar lah. Right. So ya. basically method dia sama juga ya, Sama. untuk tak nak dia berkedut, make sure you kena buka juga bukakan lid ya. dia, You kena sengitkan. buka. Alright. Memang betul cara Kak Zaidah tu buka tutup tudung kukus tu. Saya anak murid Kak Zaidah yang setia. Nur Asmah Majid kata. Yes, Asmah. Hello student-student Kak Zaidah. Thanks so much ya for tuning in bersama-sama kita. Yes. Kongsikan lagi experience anda dengan resepi-resepi yang Kak Zaidah gunakan. Macam tadi ada yang kongsikan dengan kita Kak Zaidah. Yes. Katanya dia dah berniaga dengan resepi Kak Zaidah for 26 years. Saya dah terlepas dah komennya tadi. Mohon maaf Yes. sebab banyak sangat komen ni, okey? Kebanyakan yang berniaga, yang datang belajar dengan saya, yang berguru dengan saya, kebanyakan yang berniaga ya. Dia paling seronoknya talam tu tak mudah basi. Kita nak berniaga talam ni, yang kita paling takut ialah talam dia basi. Itu yang paling kita takut ya, sebab kita takut customer kita dapat dia dah blended ya. Maksudnya bila dia blended tu dah tak seronok lah kalau kita nak berniaga ya. Okey. So seeloknya kalau perempuan guna cara saya tadi, kalau dos yang tertinggal boleh tengok balik videonya. Some tips yang Kak Zaidah guna untuk supaya talam kita bertahan lebih dari 24 jam. Ini kita cerita tak simpan dalam peti sejuk ya. Kalau simpan dalam peti sejuk dia lebih tahan lama lah ya. Tapi still talam kalau simpan dalam peti sejuk pun dia kena air, dia akan berlendir juga ya. Cuma rasanya mungkin tak cepat masam lah. Tetapi talam kalau you simpan dalam peti sejuk rasanya agak kurang sedap. Right. Salin tak? Salin semua Cantik, tips-tips yang Kak Zaidah Beautiful. kongsikan Look ni. at that. Kita ada lagi 10 minit untuk kita nak angkat. Nampak tu tak berkedut ya, langsung tak berkedut. But still ada air di bahagian atas. Tak ada masalah. Don't worry about that. Dia as long as dia jangan berkedut sebab air tu akan kering sebentar lagi. Okey. Alright, ya Allah, bertahun-tahun buat talam kukus-kukus, barulah tahu tips ni. Ingat kalau asyik buka-buka tutup, kuih akan bentan. Dia tak bentan lah. Dia bukan kek yang nak bentan-bentan. Dia tak bentan lah ya? Dia tak bentan. Don't worry about tak bentan tu. Kalau you biar, dia akan berkedut nanti. Dia automatik akan berkedut sebab dia ada telur. Kalau yang tak ada telur tu dia tidak berkedut ya. Tetapi itu pun tidak boleh terlalu lama. You still nak kena buka juga sebab kalau tidak dia mengembang. Dia kembang sebab wap kuat ya. So yang ada telur akan mudah lebih berkedut. Akan mudah berkedut. Ya. Alright, Rosita Ahmad kata Yes. cara Kak Zaidah adunan dia kacau pakai tangan dan tapis adunan, jadi possible tak akan berkedut. Ramai orang yang tak rajin, mereka pakai blender untuk srikaya sebab tu selalu berkedut-kedut. Maaf kalau saya salah. Betul ke Kak Zaidah? Mungkin boleh beri pencerahan. Tak. Yang berkedut tu bukan kerana blender ke kerana pakai tangan, tak. Yang berkedut tu kerana telur kena dengan wap, dia akan berkedut. So you kena buka, jadi wap tu tak panas sangat. Wap tu dia tidak berkumpul terlalu lama memanaskan talam you hingga dia boleh jadi kedut. Ya, dia tak sempat nak kedut lah katanya. Dia tak sempat nak kedut, you dah buka. Macam ni ya. Nampak tu cantik talam kita. Jadi kita kena buka macam tu. Lid dia kena tiup sikit. Jangan buka macam ni. You buka macam ni, dia akan menitik lah. You kena macam ni Jadi airnya nanti you akan nampak tau dia menitik kat lubang tu Lepas tu tutup lah. Right. Okay, ramai yang bertanya, Yes. kukus berapa lama? Kukus yang bahagian bawah, yang bahagian pertama tadi, kita kukus selama 10 hingga 15 minit. Ya, you buka dulu tudungnya, biarkan dia kena angin, ya, biarkan wapnya dia keluar lebih kurang dalam 2-3 minit, baru you tuang bahagian atas. Bila you tuang je bahagian atas, you kukus selama 25 minit. Kita ada lagi 5 minit. Alright. Okay, Sutima Markema tanya macam mana nak jadi anak murid Kak Zaidah. Senang sahaja, anda perlu kontak admin kita sebab ada 21 menu-menu lain untuk kelas PJJ. Maklum PKP ni kita tak boleh ada kelas kelas untuk berkumpul ramai-ramai. Okey, kena jaga di situ. Jadi Kak Zaidah dah sediakan kelas PJJ di talian. Salin nak dapatkan nombor untuk join kelas Kak Zaidah sekarang. Salin ambil kertas, ambil pen, okey. Alright, di talian 011 1120 4733. Okey, saya ulangkan lagi sekali ya nombor ni ya. Okey, kita tetapkanlah, kita decide dengan sales team untuk satu nombor sahaja ya untuk kelas PJJ. Okey,
Alright, saya ulang lagi nombor telefonnya di 011 1120 4733. Ada 21 menu yang lain-lain untuk you all pilih. Ada talam, ada kuih-kuih lain juga dan juga ada laksa Johor. Siapa yang nakkan resepi laksa Johor bolehlah join kelas PJJ Kak Zaida, okey? Kontak sekarang. Ori Johor ya. Ya, kontak sekarang. Kalau malas nak buka-buka tutup kukus, kita letak kain pun boleh kan Kak? Tak boleh. Talam yang ada ni, you letak kain pun you kena buka. Dia macam mana ya? You kena understand tau. Telur kalau kita kukus dia terlalu panas dalam wap, dia akan berkedut. Tak percaya telur tu saja, ya. You letak satu biji, jangan banyak. You letak sebiji telur, you tengok apa jadi kalau you tak buka kukus, tak buka tudungnya. Dia akan berkedut ya. So bermakna kalau talam you, yang ini kita ada 4 biji telur banyak ya dalam satu talam. Ya, you kena buka tudung dia walaupun tudung dia ni you letak kain. Ya. Kita bukan nak you letak kain is to bagi supaya tudungnya tidak basah. Ya, supaya airnya tidak menitik dalam talam. Ya, sebab itu you tak nak wap dia keluar. Sebab itu you taruh kain. Ya, sekarang ni kita bukan kisahkan air tu menitik, kita kisahkan dia panas. So sebab itu you kena buka dia, ya. Alright, thank you so much Shana Zana. Dia ada kongsikan tu resepi untuk bahagian bawah, bahagian atas. Okey, saya nampak bahagian atas ada 2 je bahan. Mungkin sebab dekat IG kita tak boleh type panjang-panjang agaknya. Okey, so mungkin kita bahagi 2. But hang in there. Thank you so much anyway Shana Zana. Okey, untuk viewers yang lain di IG, hang in there. Sebentar lagi tim social media Zaida Ibrahim Food Studio akan kongsikan resepi penuh untuk beberapa posting selepas ni. So stay close dengan kita, okey? Yati Scotch, bestnya kalau dapat pergi kelas Kak Zaida, jauh lah kita dari Singapura. Okey, tak apa. Ini pun kira macam kelas juga ni ya. As long as ini lagi untung ya kelas ni, dah lah percuma. Satu lagi you boleh tengok banyak kali. You just save the video and you just watch. You save and you share. Jadi you boleh senantiasa tengok ya. Kalau nak buat pun boleh tengok. Okey, contohnya lah kalau kita ada community ataupun group kita yang suka memasak, lepas tu kita kongsikan resepi ni, kita buat sama-sama dekat rumah. Okey, dia buat kat rumah dia, kita buat kat rumah kita, kita tengok result macam mana. Awak punya macam mana? Dah cuba dah resepi Kak Zaida? Kita dah cuba. Okey, apa masalah? So boleh kongsikan. Kita jadikan ini salah satu aktiviti kita di rumah. Waktu PKP ni kita dah jarang boleh keluar kan. Kan? Jadi kita buatlah dengan resepi Kak Zaida ni dekat rumah. Orang Azimah Rahim puan, kalau tak nak letak durian sukatannya sama ke? Maksudnya dia jadi talam durian, talam cendol saja. Macam mana Kak Zaida? Samalah ya, sama. Cuma gulanya you kena tambah 1 ounce lagi. Jadikan 10. Kalau tidak dia tak manis. Jadikan 10 ounce. Kalau tidak nanti talam you tak manis. Talam kena manis ya, tak manis tak sedap. Talam dia kena tak adalah manis sangat, tapi dia kena ada rasa manis. Kita letak 9 tadi sebab kita dah ada isi durian ya. Isi durian agak manis ya. So kalau perempuan tak nak letak atau you tak nak letak durian, you bolehlah tambahkan 1 ounce lagi gula. Okey. Alright, kita tunggu lagi sikit Zaida ya. Muhammad, Kak Zaida nak tanya kenapa saya buat talam cendol. Cendolnya naik atas. Bila dah masuk kuih tu, cendol tu dah jadi seolah-olah di lapisan tengah. Macam mana tu? You kacau ke tidak? Buat tak tadi kacau pekat? Kalau kacau pekat dia tak adalah naik lagi. Melainkan kalau cair, kalau you tak kacau atas api. Ya, kalau you tak kacau atas api, ditimbul lah sebab cendol kan dia ringan. Bila dia dah masak tu dia ringan lah cendolnya. Right. So mungkin you tak kacau tadi. You cair-cair you taruh kat loyang ya. Tu yang ditimbul tu. You kena kacau hingga tepung beras tu pekat ya, pekat betul, meletup-letup. Kalau nak tahan lama, kacau hingga dia meletup-letup, kemudian baru masukkan cendol dan you balik-balikkan aja.
Yati Scotch kata betul tu. Memang saya buat niaga resepi dari Kak Zaida. Alhamdulillah, Hokkaido cheese tart stop. Thank you Kak Zaida. Most welcome. Oh, sama-sama ya, kita kongsi rezeki. Alhamdulillah, happy saya baca. Alright, Haliza Misbah. Kak Zaida, kenapa talam masak di tepi tapi tak masak di tengah-tengah? Ini you kena tengok kukus you ya. Kukusan you. Air kukus you mungkin tidak mendidih, tidak mendidihnya terlalu sikit. Kena didih betul ya, tetapi tidak perlu pula didih guna pressure sampai mendidih tu membuak-buak ya. Dia kena sedang. Puan Kamsia, Kak Zaida, kalau saya nak buat separuh dari resepi ni, boleh gunakan loyang yang bersaiz berapa? 7x7 boleh ya, 7x7. So tadi ada yang tanya nak bahagi dua kan, nak buat sedikit saja. 7x7 boleh lah ya. Alright, thank you so much Shana Zana bersama dengan Nini Dolls. Banyak sangat kongsikan dengan rakan viewers yang lain. Okay, kita punya talam you guys pun dah nak are so masak. sweet. Okay, thank you so much. Ada juga yang kongsi-kongsikan, mungkin ada yang terlepas. Cendol durian. Sedap. Saya my dear. Dia akan sedap ya. Dia punya kombinasi of rasa cendol, rasa kapur dan rasa durian. Very nice ya. Roy Idris pun you guys are so sweet lah. Memang semua tolong dekat IG sebab kita nak tengok dekat Facebook ni agak laju sikit komennya. Okay, thank you so much. Beautiful. Cantik sangat ni. Alhamdulillah Kak Zaida, kita tak sabar ni nak tengok dia siap. Not dear. Okay Bel, saya kalau kita nak share resepi yang kita dah buat dengan Kak Zaida macam mana ya? Kita perlukan tu yang sebenarnya ya. To show tu ada yang you buat jadi supaya yang nak mencuba tu tak takut. Boleh kongsikan di DM ataupun WhatsApp terus dengan tim admin. Tu lagi cepat kalau WhatsApp dengan tim admin. Okay, ada nombor yang sama yang kita kongsikan untuk you all daftar kelas PJJ. Di nombor yang sama boleh. Okay, hantar nak dia. Okey, lagi satu Bel. Saya boleh tak senaraikan semua resepi Kak Zaida ikut episod? So, senang kami nak cari nanti dan tahu apa resepi yang dah sudah ada. Kadang terlepas pandang. Thank you Kak Zaida. Banyak dah saya buat resepi-resepi akak. Sedap-sedap semuanya. Okay, this one must try. For those yang berniaga, ini salah satu talam yang perempuan boleh buat ya. Biasa talam cendol atasnya orang buat coklat. Gula merah ya. Kali ni kita tukar. Sebab akan rasa sedap lagi ya, menambahkan sedap lagi. Sebab bila you makan cendol bersama dengan durian, dia akan jadi sedap. Sebab apa tahu, kita pun ada juga kan cendol durian. Air cendol durian tu sedap kan. So bila kita olahkan ke talam, dia akan jadi lebih macam itulah rasa. Cendol durian tu. Alright, nak dia kita dah ada kira macam almost like similar tu digital ataupun digital book ataupun e-book. Okay, actually sebenarnya kita dah letakkan semua resepi daripada episod yang pertama hinggalah episod yang lepas. Okay, boleh cari dalam album Jom Masak dengan Kak Zaida. #Jom Masak dengan Kak Zaida. Pergi ke Facebook page, kemudian anda cari feature foto, tengok foto tu, klik saja, anda akan ada terus nampak album #Jom Masak dengan Kak Zaida. Dekat situ ada episod daripada pertama hinggalah episod yang ke-301. InsyaAllah kita akan masukkan pula 302. Alright. Okay Bel? Yes, jom kita tengok. Dah masak ya? Okay, cantik. Kita akan tutup apinya. Wow, Kak Zaida. Kita akan biarkan sekejap bagi wap dia keluar dulu. Wow. Cantik ya. Ta-da-da-da. Okey, kita akan buat macam ni ya, supaya air pada atas dia, permukaan dia akan turunlah. Macam ni. Ya. Janganlah terbalik sangat, akan terbalik pula talam kita. Ya, dia ada air di bahagian atasnya. So kita akan cantik ya. Kenat. Bismillah. Nampak tu. Alhamdulillah. Cantik, berkilat. Berkilat tu datangnya daripada santan kita masak tadi. Ya, kita masak, dia mendidih, dia akan mengeluarkan sedikit minyak ya daripada santan. Ni satu adunan, perempuan sendiri tengok ya, saya tuang penuh ya, tidak ada baki, tidak ada balance, tidak ada apa. Ngam-ngam untuk satu loyang.
Okey, Kak Zaidah cuba keluarkan dia sebab agak panas ni ya. Okey, bel. Ni baru nampak betul. Okay, saya tak boleh potong dulu sebab kita kena tunggu at least 2 jam macam itulah ya, baru kita boleh potong. So nanti kita akan sambung videonya ataupun kita akan buat satu video untuk saya tunjuk macam mana nak potong talam kita yang dah masak. Look at that. Dia sepenuh-penuh loyang dan dia tak ada kedut. Cantik ya. Tak kedut. Kena tahu cara dia untuk tidak untuk supaya talam kita tidak berkedut. Kena tahu cara dia. Cara dia ialah Kak Zaidah tadi buka setiap 3-4 minit. Bila dah penghujung-penghujung tu, perempuan mungkin dalam 5 minit macam tu baru dibuka ya. Selagi dia tak keras, perempuan kena buka 3 minit, buka 3 minit, buka macam itulah ya, supaya dia tidak berkedut. Dan perempuan tengok tadi saya tak ada sagak-sagak dan saya pun tak ada bungkus ke apa-apalah tudung dengan kain ke apa ya. Dan dia akan jadi cantik macam ni. Oh, mak kau tergolik. Kak Zaidah, baik-baik Kak Zaidah. Terperanjat. Kau tergolik tak ada lagi dah talam saya nak tunjukkan perempuan ya. Okey, alhamdulillah kita dah selesai. Saya tak boleh potong sekarang sebab dia masih panas ya. So insya-Allah mungkin lepas 2 jam ke kita akan tunjuk talam yang dah ready nanti ya. Alright. Thank you so much Kak Ni Zaidah. Ya, cantiknya dengan warna kuning, betul. Ya, nanti dia sejuk dia akan jadi kuning dia akan jadi gelap sikit ya. Dan perempuan boleh tengok tak ada sedikit pun kedut dan dia agak berkilat ya sebab dia kita buat dari santan fresh. Dan saya masak tadi santannya dulu supaya talam kita ni tahan lama, tak mudah basi ya. Dan dia daripada kita masak santannya tadi bersama dengan gula, garam dan daun pandan, dia akan mengeluarkan slight minyak daripada santan tu. Tu yang nanti talam kita akan cantik. Ya. Alright. Kak Zaidah nak tanya kenapa Sri Muka kadang-kadang bahagian atas tu semasa kita curah ke atas pulut ada buih-buih kecil. Buih ni akan jadikan atas kuih ada lubang-lubang kecil. Muzaidah Muhammad tanya. Macam mana you mengadun dia? Mesti ada cara yang you mengadun yang dia jadi berbuih banyak tu. Biasanya tak ada buih. Kalau cara Kak Zaidah ni dia tak ada buih ya. You just follow, mungkin method you salah. You sekarang ni apa talam yang you buat pun you cuba follow method Kak Zaidah ya. InsyaAllah talam you tak ada lubang-lubang. You tengok talam kita, kalau you boleh tengok betul-betul, kalau you tengok dekat, talam kita cantik ya, nampak? Cantik, langsung tak ada lubang. Tak ada lubang, tak ada kedut pun. Padahal kita punya talam ni telur 4 biji ya. Quite banyak. Ada orang buat talam telur 2 biji je. Kita telur 4 biji, cantik. Keadaan dia cantik ya. Dia melekat sikit lah sebab dia panas lagi. Very nice ya. Alright Kak Zaidah. Okay. I bet ramai Bel mesti rasa ramai yang tak sabar nak tunggu Kak Zaidah potong. But you all kena tunggu. Okay, macam Kak Zaidah kata dalam 1 jam hingga 2 jam untuk sejukkan dia. Okay, jadi selepas dia sejuk, keadaan dia cantik, baru kita boleh potong. Macam tu juga kalau kita buat talam di rumah ya. Jangan panas-panas ni tak terus boleh potong. Dia tak boleh, dia akan lembik ya. Dia kena tunggu dia sejuk betul. Nanti saya akan tunjuk macam mana nak keluarkan dia ya. Sebab mungkin ada yang tak pernah tengok saya buat talam. You tengok saya tak ada plastik, so ingat kita tak letak plastik, kita letak di bahagian bawah ya. Saya ada cara macam mana untuk saya nak keluarkan talam saya ya, sebab saya memang tak pandai tu yang pakai plastik terkeluar ya, saya memang tak reti. Ya. Kak Zaidah punya style buat talam ialah cara Kak Zaidah ialah macam ni. Sebab pada saya dia lebih neat, lebih bersih kalau kita buat macam ni lah, talamnya cantik di bahagian tepi. Right. Okay, alhamdulillah selesai dah menu kita yang sangat-sangat istimewa hari ini. Yes. I bet ramai yang memang nanti-nantikan resepi talam daripada Kak Zaidah ya. Cara-cara saya buat talam yang mungkin boleh kongsi ya. Boleh perempuan boleh cuba cara-cara, sebab talam saya memang bertahan untuk 24 jam ke atas ya. Dia tahan 24 jam insya-Allah kalau you follow method Kak Zaidah, cara saya, insya-Allah talam you tak mudah basi ya, sebab kita masak santan dia dulu.
Okey. Alright. Alhamdulillah. Okay, sebelum kita akhirkan live kita ni, kudos kepada semua. Thank you so much yang kongsi-kongsikan sama macam rakan-rakan kita yang lain yang Terima terlepas. kasih Yang banyak. saya tak sempat nak baca komen, ada saya tengok dah terus ada yang Ada tolong yang tolong reply jawab, kan. ya. Yang di Alhamdulillah. Thank IG you so much. ramai dan juga di Facebook juga ada yang kongsi juga. Ada ni yang saya pinkan daripada komen sis Robi Bai ni. Ada juga yang lain masih kongsikan resepi juga. Yes. Terima kasih banyak-banyak yang tidak terhingga sebab anda semua fokus dan commit dengan program kita. Terima kasih Alhamdulillah, banyak-banyak. thank you so much ya perempuan. So harap perempuan berpuas hati dengan resepi Kak Zaidah hari dan boleh cuba ni ya sebab so far talam Kak Zaidah, saya berniaga talam dah lama ya. Tahun 80-an saya dah mula buat talam ya. Jadi boleh cuba resepi ni dan boleh cuba cara untuk nak bagi tahan talam kita ya. Itu yang paling penting. Talam kita kena tahan lama ya, tak mudah basi. Jadi harap perempuan berpuas hati dengan kelas hari ini. So insya-Allah kita jumpa esok dengan menu dan resepi yang lain. Dan for those yang nak buat, dah buat, please share dengan kita apa resultnya ya. Jadi kita pun nak tahu juga ya. So apa ya Bel? Untuk kelas PJJ, sesiapa yang berminat untuk nak dapatkan kelas PJJ, nak join kelas PJJ Kak Zaidah, bolehlah contact ataupun bolehlah WhatsApp pada nombor 011-1120-4733. Hanya satu talian saja untuk PJJ. 011-1120-4733. Okey, hingga kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye.